pasti adalah okey, dia akan ada satu separuh parabola ataupun suku elips. Dia sama ada satu separuh parabola. Kalau tak ada separuh parabola, dia akan ada satu suku elips. Kemudian dia akan ada satu yang akan dilabel sebagai JX. Okay, akan dilabel sebagai JX. Dan ada tiga bulatan. Ada tiga bulatan lah kedudukan dia. Kamu kena pasti kalau dalam soalan ni ada J30, 20 dengan 25. Dan ada dua tangent yang perlu dilukis lah. Tangent garis lurus DC, tangent lengkung EF. Jadi secara keseluruhan ada tiga tangent lah. Kan ada semua pun nak lukis. Tiga saja. Lengkung EF, tangent garis lurus DC ataupun CD dan juga tangent lengkung JX. Okey, bila dapat soalan macam ni jangan risau, tengok dulu ruang sebelah kanan. Okey, ruang yang diberi kosong, dia tak bagi permulaan. Jadi bebas nak mulakan, nak lukis apa dulu. Tetapi kalau ikutkan soalan ni, yang sudah boleh dilukis ada 4 benda yang boleh dilukis. 3 bulatan ni, J25, J20, J30 dengan separuh parabola. Jadi sekurang-kurangnya lah, kalau dapat soalan tak tahu nak buat apa, tak tahu nak kata tengok tangent. Macam nak buat tangent ni macam mana JX. Lepas tu terlupa nak buat macam ni tangent lengkung macam mana dan tangent garis lurus. Jangan risau. Sekurang-kurangnya kamu boleh lukis 4 benda. Bulatan ada 3, 1, 2, 3 dan juga satu separuh parabola. Separuh parabola pun kena ingat lah. Nak buat separuh parabola kita guna teknik apa? Nama dia apa nama dia? Ingat. Kalau elips kaedah apa? Dua bulatan sepusat. Kalau separuh parabola ataupun parabola kita panggil kaedah apa nak lukis dia? Segi empat tu dia kotak. Dua kaedah kotak segi empat tepat lah. Dia guna kotak segi empat tepat. Nanti ada tu dalam bahagian A kot lah dia tanya kaedah nak lukis separuh parabola, separuh elips apa kan. Dan nak buka buku. Dia guna kaedah apa. Kalau bahagian A dia soalan ringkas lah. Dia tanya-tanya macam tu je. Bahagian B yang nak melukis. Tak banyak pun. 3 soalan lah nak lukis. 3 soalan sahaja. Okey. Bahagian A 30. Bahagian B kalau format penuh 70. Kalau format penuh. Dia format tak penuh tinggal 40 lah. Dia kira apa 70 lah sebab kira satu. Sebab masa kamu pun 2 jam dengan nak buka buku, nak tengok buku lagi. Kalau nak format penuh tak boleh nak bagi Saya tak ada nak buat pula format penuh. Okey. Okey, kalau buat macam ni sekurang-kurangnya kamu dapat tandakan ni lah. Okey. Kalau dia tak bagi titik permulaan lah. Ada setengah soalan dia bagi titik permulaan. Dia bagi kan. Yang ni dia tak bagi. Jadi seelok-eloknya kita mula dekat separuh parabola ataupun elips dulu. Sebab kita boleh tandakan dia punya, kalau separuh parabola ni kita boleh tandakan dia punya kotak segi empat tepat. Kalau ikut ni dia ada saiz dia 50, 70. Dan juga kalau baca soalan dia kata A adalah mercu parabola. Jadi dengan ruang kosong yang sebelah kanan ni ada banyak. Okey, kita mulakanlah. Kamu boleh tandakan dekat mana kotak segi empat tepat yang nak dilukis tu. Okey, boleh tandakan kat bahagian sebelah mana. Berdasarkan ukuran yang diberi 50 dengan 70. Okey. Contoh dia saya buat dulu kotak segi empat tepat 50 dengan 70. Okay, tandakan 50, 70. Kalau elips, kamu tandakan dia punya paksi elips tu, paksi major dengan minor. Kena pastilah. Kalau separuh parabola, kita buat dia punya kotak segi empat tepat. Okay, pastikan betul lah. Jarak sini 50, dalam dia 70. Ini 50.
Dan tinggi dia 70. Okey, kalau lah kamu tak mau tersalah, kalau kamu boleh tanda lah dekat sini A, dekat sebelah kanan ni B. Kalau kamu nak tanda boleh lah. Okey, terpulang pada kamu sama ada nak teruskan lukis apa separuh parabola ni ataupun saya cadangkan kita tanda dululah. Dudukkan lagi 3 bulatan. Okey, lagi 3 bulatan tu. Kalau ikut dekat sini dah boleh buat dah bulatan J30 ni sebab dia betul-betul berada pada bahagian bawah separuh parabola. Kan? J30 dekat sini dah boleh tanda dah. Ataupun dah boleh lukis sikit. Okey, kedudukan J30. Contoh dia. Nak buat dia punya jari 30. Jarak dia daripada B. Buat bukaan kompas 30. Tandakan kedudukan titik tengah dia. Kalau ikut kat sini 30, kita ambil daripada titik B, tandakan 30. Yang ni kita buatlah sebahagian bulatan J30. Okey, sebahagian sebab sebenarnya lebih nampak macam separuh bulatan lah. Dan boleh juga kamu label ni bulatan yang pertama lah, yang J30. Daripada B, buat ukuran 30 ke dalam. Okey, contoh bulatan yang kedua. Okey, bulatan yang kedua dekat sini J20. Okey, kedudukan dia daripada titik B dia turun 65. Adakah kita boleh buat daripada sebelah sini? Okey, dan 60 daripada titik sini. Okey. Jadi kalau tengok daripada kedudukan titik A, titik tengah, daripada atas boleh turun ke bawah. Okey, daripada A pun sama sebab jarak dia 60. Daripada sini kita turunkan 60 ke bawah. 65 ke bawah. Daripada titik tengah sini. Kira masih daripada segi 4 kan. Separuh parabola. Turun 60 ke bawah. 65 ke bawah. Dia bagi jarak 65 kan. Okey, jadi samalah kita ambil dari sini pun turun 65 ke bawah. Dari sini 65. Contohlah sini turun 65. Dari sini dari sini turun 65 ke bawah. Kemudian ke kiri berapa? 60. Okey, ke kiri 60. Okey, ke kiri 60. Ke kiri 60. Ke kiri 60. Label 60. Ke kiri. Sini ke sini turun 65, ke kiri 60. Dan untuk dapatkan titik tengah J20 atau bulatan yang kedua tu J20, untuk dapatkan titik tengah, buat dulu garisan ke atas daripada titik 60. Ini 60, buat dulu garisan ke atas, baru buat bukaan dia jari 20. Baru buat bukaan 20. Letak tanda dekat sini. Okay, power, tandakan kat sini 20. Tanda dapat titik tengah dia, baru dah buat bulatan J20. Ini saya tanda lah ni J30, J20. Sini ke sini 65. Dari sini ke sini 60. Sini ke atas apa? 20 Dia jari dah 20. Sini ke atas 20.
Okey, boleh? Boleh kan? Jadi bulatan yang ketiga atau yang J25 tu, bulatan yang ketiga. Dapat dia? Dia bagi jarak antara titik tengah, ketinggian dia, perbezaan dia, jarak dia 80. Kan? Okey, tinggi dia antara titik tengah dia 80. Kemudian ada dia ke kiri berapa? Jarak sini beza 15. Okey, 15 ke kiri. Okey, jadi bolehlah buat. Kalau nak daripada titik tengah ni, boleh sambung garisan dia ke atas. Ya, naik 80. Dari titik tengah bulatan lah. Dari titik tengah J20, naik ke atas 80. Dari titik tengah J20, naik ke atas 80. Sini ke sini, okey, 80. 80 mm lah. Okey, itulah lihat 80. Daripada titik tengah ni sampai atas ni jarak dia 80. Kemudian dah dapat 80, ke kiri 15. Okey, ke kiri 15. Okey, ke kiri 15. Kita lihat 15. Dah ke 15, dapatlah titik tengah pada bulatan J25. Jadi terus buat bulatan 25. Terus buat lah J25. Ini adalah J25. Bulatan tu lah adalah J25 lah. Sini ke sini 80, ke kiri 15. Dari titik tengah, naik ke atas 80, ke kiri 15. Terus buat bulatan J25, di jari 25. Okey, jadi sekurang-kurangnya kamu tolong cek lah. Sebab kalau soalan ni kalau kamu dapat buat ni lah. Satu bulatan, satu markah. Kalau kedudukan dia betul lah. Okey, maksudnya kedudukan dia betul. Setiap bulatan satu markah, dua markah, tiga markah. Okey. Dan kalau kamu dapat buat separuh parabola ni, kan, kamu dapat lukis dengan betul. Maksudnya kedudukan parabola tu betul, akan dapat 4 markah. Jadi kalau kamu tak buat tangent lagi, tak lukis garisan tangent ataupun lengkung tangent, sekurang-kurangnya kamu dah dapat 7. 4 markah dan 3 bulatan dah dapat 7 markah. Sekurang-kurangnya. Tanpa lukis tangent lagi. Bahagian yang nampak. Tak apa. Tak buat bulan tak apa. Tak apa. Saya buat pun nak bagi nampak lah. Nak bagi nampak bulat tu dah. Okey. Okey. Habis kan? Boleh lukis ya? Tiga-tiga semua ni. Boleh kan? Okey, lepas tu pilih lah. Dah. Tapi kamu double check lah dia punya jarak dia betul tak betul lah. Sebab kalau tersalah betapa dia punya kedudukan ni, sekali lagi bila kamu dah lukis nak buat tangent dia, nanti kamu tengok nampak pelik sikit lah kan. Kalau kedudukan dia tak betul lah. Okey. Okey, jadi nak buat tangent yang ni dulu lah, garis lurus tangent DC ataupun CD ni. Jadi macam mana nak buat dia? Garis lurus yang berada di luar antara dua bulatan. Yang berada di sebelah luar. Garisan lurus yang berada di sebelah luar antara dua bulatan. Okey, jadi sambungkan titik tengah bulatan J20 dengan 30. Okey, sambungkan titik tengah bulatan J20 dengan 30. Lepas tu, buat apa? Buat semi bulatan. Jadi kena cari pula titik tengah
Dah sambung dua titik tengah ni, cari titik tengah antara dua. Cari ya titik tengah kat sini. Okey, nak cari titik tengah dia. Kita buat bukaan yang kamu anggarkan lebih separuh lah daripada titik tengah yang asal. Okey, cari titik tengah. Okey, saya dapat titik tengah kat sini. Dan buat semi bulatan. Okey, nak buat sebelah mana semi bulatan tu? Kedudukan titik tangen CD ni adalah bahagian sebelah bawah. Bahagian sebelah bawah ni, jadi kita buat separuh bulatan pun pada bahagian sebelah bawah. Okay, buat separuh bulatan bahagian bawah. Okey, kita buat bahagian separuh bulatan pada bahagian sebelah bawah. Okey. Lepas tu okey, saiz jejari kedua-dua bulatan ni ada yang besar dan yang kecil. Jadi kalau untuk menyentuh di bahagian sebelah luar, kena ingat lah 30 tolak dengan 20 dapat 10 kan. Okey, jadi 10 buat buka kompas 10. Buat bukaan 10. Okey, buat dekat dalam bulatan yang besar. Sebab kita nak dapat perbezaan jejari dia untuk macam ni. Okey, buat tanda dekat bulatan yang besar, tanda pada semi bulatan yang buat tadi. Tanda 10 lah. Okey. Jadi pada titik tengah bulatan yang besar, tanda 10 pada semi bulatan. Okey, dah dapat tanda pada semi bulatan. Okay, kemudian gariskan dari titik tengah ke titik persilangan di sini. Titik tengah ke titik persilangan dan panjangkan sampai kena lilitan bulatan. Titik tengah, garis ke sini dan panjangkan sampai lilitan bulatan. Jadi dekat sini akan dapatlah titik C. Titik tangen C dapat dekat sini. Untuk dapat titik D, okay, kena buat garisan selari. Jadi letak kat sini. Selarikan ke bulatan yang kecil. Okey, jadi dekat sini akan dapatlah titik D. Titik D dekat sini. Bolehlah sambungkan ataupun terangkan garisan CD. Garisan tangen garis lurus CD yang menyentuh di sebelah luar antara dua bulatan. Garis CD. Kena ingatlah, kalau yang ni, kalau yang menyentuh sebelah luar, kalau bersilang, kalau garis lurus yang macam bersilang menyentuh secara dalam, kamu jangan tolak, kena tambah. Kalau menyentuh sebelah luar, tolak. Kalau menyentuh sebelah dalam, kena tambah dia punya jejari dia. Tolak. Kalau dalam, kena tambah.
Garis selari macam mana? Macam ni lah. Letak sini. Dan guna set square lah buat garisan selari ya. Selarikan garis tolak. Okey. Letak sini, tarik. Buat garisan selari. Okey, tangent lengkung EF. Tangent lengkung EF. Ingat dah macam mana tangent lengkung? Nak tengok buku memang boleh. Tapi takut tak ada lah. EF. Lengkung ni kan nampak kan? Macam seolah-olah satu bulatan yang berada di sebelah luar antara dua bulatan ni. Tapi lebih-lebih. Dia bagi jari dia 50. Yang ni jari 20, yang ni jari 25. Jadi nak buat macam mana dapat titik tengah dia nak lukis ni? Kena tambah. Kat sini 20 tambah 50. Yang ni 25 tambah 50. Okay, yang ni 20. Okay, 20 tambah 50. Dapat 70. Yang ni 25. 25 tambah 50 tambah 25 lah. Dapat 75. Okay. Bawah 70, atas 75. Jadi buat bukaan kompas kalau kat bahagian bawah 70. Letak pada titik tengah bulatan yang kecil kita tandakan pada kawasan kemungkinan, kawasan kosong sinilah. Yang ni bukaan dia 70. Untuk bahagian atas 75. 75 letak pada titik tengah, tandakan. Okey, dapat dah persilangan dekat sini. Okey, bila dapat titik persilangan jangan lupa gariskan titik tengah bulatan dan sambungkan dengan titik persilangan yang baru dapat tadi pada bahagian bawah dan juga pada bulatan bahagian atas. Okey, tujuan kita garis titik tengah bulatan dengan titik persilangan ni adalah untuk mendapat titik tangent. Kalau dekat sini E dan pada bahagian atas ni titik F. Ini adalah titik tangent dia E, F. Kemudian buat bukaan kompas ikut jejari dia lah. Asalnya dia nak jejari 50. So buat bukaan 50. Jari 50. Letak pada titik persilangan tadi yang dapat dan buat bukaan daripada E sampai F. Jadi yang untuk lengkung ni senang lah sikit. Tak payah nak lukis separuh bulatan, nak buat garisan selari. Kamu cuma tu tambah ataupun tolak saja. Kalau bulatan, dia berlawanan lah kalau dengan garis lurus. Tadi kalau garis lurus, kalau sebelah luar, kena tolak. Tapi kalau bulatan ataupun lengkung, kalau sebelah luar, kena tambah. Dia berlawanan lah. Ni 50 lah. Buat bukaan 50, letak sini. Akan pusing sampai sini lah. Okey. Boleh lukis ya? Jadi tangent yang terakhir adalah JX.
Okay, Jx. Bahagian sini lah, Jx. Okay, Jx. Titik G kita tak tahu lagi. Tapi kalau berdasarkan gambar rajah ya, ataupun soalan yang diberi, dia bagi jarak daripada atas ni sampai ke titik G adalah, ketinggian dia adalah 10. Okey, jadi kita kena buat benda yang sama pada bulatan J25 ni. Dari titik tengah kita garis ke atas. Titik tengah garis ke atas dan buat ukuran 10 mm ataupun 1 cm. Okey, buat bukaan 1 cm. Letakkan pada, kita garis sampai atas, pada hujung yang menyentuh paling atas bulatan tu. Kemudian pindahkan ukuran 10 mm. Pindahkan ukuran 10 mm. Garis dulu di titik tengah, garis dulu ke atas sampai kena lilitan bulatan. Lepas tu buat ukuran dari atas sini sampai yang menyentuh paling atas bulatan ke sini 10 mm. Sini ke sini 10 mm ataupun 1 cm. Sini ke sini. Bila kamu dah tanda 10 mm, gariskan ke bahagian tepi bulatan. Okey, gariskan ke bahagian tepi bulatan untuk mendapatkan titik G. Jadi kita dapat titik G dekat sini. Titik G dapat diperoleh di sini sebab dia bagi tahu G jarak dia 10. 10 dari atas. Jadi kita ambil 10 dari atas turun ke bawah, bawa ke kanan untuk dapatkan ketinggian kedudukan titik G. Okey, jadi kedudukan titik G sudah diketahui. Sebab bila dah dapat kedudukan titik G ni, akan memudahkan kita untuk melukis lengkung Jx. Jadi nak pakai kaedah yang mana? Sambungkan titik A dengan titik G. Titik A dengan titik G, sambungkan titik A dengan G. Sambungkan titik A dengan titik G. Kemudian bahagi 2 garisan AG ni ataupun cari titik tengah lah. Cari titik tengah A dengan G. Antara A dengan G, cari titik tengah pula. Cari titik tengah antara A dengan G ataupun bahagi 2 garisan AG. Okay, kali ni saya garis, saya tak tanda titik tengah tu. Saya buat garisan sebab nak bahagi 2. Okay, saya buat garisan. Tengah AG ataupun buatlah garisan panjang sikit. Jadi untuk dapatkan titik tengah lengkung Jx, titik tengah bulatan J25 kat sini, sambungkan dengan titik G. Titik tengah bulatan J25 sambungkan dengan titik G dan panjangkan sampai kena garisan sebelah sini tadi. Titik tengah ni sambung dengan titik G, panjangkan sampai kena garisan tengah AG. Tengah bulatan sambungkan dengan titik G, panjangkan sampai kena garisan titik tengah AG. Jadi titik persilangan yang kita dapat dekat sini adalah titik tengah bagi lengkung Jx. Jadi letak kamu punya jarum kompas kat sini, buat bukaan sampai G dan pusingkanlah sampai kena A. Ni titik tengah dia lah.
Okay, inilah dia punya Jx. Okay, kat sini ada dia punya Jx. Dan kalau kamu jangan lupalah sambung buat kamu punya apa? Separuh parabola tu. Okay, sambung buat separuh parabola dan gelapkan dia punya garisan objek lah ikut bentuk soalan yang diberi tu. Gelapkan bahagian tepi dia. Dan jangan lupa siapkan separuh parabola AB yang mana A adalah mercu. Jadi kita mulakan dekat bahagian A. Ni saya buat laju sikit lah. Pada bahagian A. Tandakan bagi kepada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4. Satu, dua, tiga, empat, satu. Okey, bahagikan sisi parabola kepada 4 bahagian. Ya. Satu elips. Ini separuh parabola. Jangan tersilap pula lah. Separuh parabola dengan elips. Kena ingat balik lah langkah nak lukis separuh parabola macam mana nak buat suku elips. Macam mana. Kamu tak lukis satu elips lah, lukis suku saja. Bukan yang satu yang lengkap. Semua lukis suku lah. Sukuan, semua sukuan. Semua kecil-kecil lah, tak buat besar-besar pun. Semuanya kecil-kecil sahaja, bukannya besar-besar. Okay, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian sisi, ingat lah, mercu A, jadi sisi yang bertentangan. Sisi yang bertentangan dengan mercu akan garis ke arah mercu. Sisi yang bertentangan kena garis ke arah mercu. Garis daripada sisi ya. Daripada sisi segi 4 tu, jangan garis daripada garisan nisbah yang kamu buat. Okey. Okey, jadi tujuan kita labelkan ni adalah nak bagi dapat dia punya ni lah. Okey, nombor 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Satu dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Okey. Jadi kena sambungkan titik-titik ni, A dengan sini dengan sini sampai B untuk melengkapkan kamu punya garisan separuh parabola. Jadi kalau tak ada lagi apa, pembaris lengkung tu nak dapatkan lah. Sebab kadang-kadang kalau kamu nak guna dia punya bentuk dekat sini takut tak cukup besar. Besar lagi jadi macam lain. Jadi bolehlah dapatkan fleksibel ruler ni. Bolehlah dapatkan fleksibel ruler ataupun fleksibel curve. Jadi siaplah.